Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Nila Natasha binti Muhammad Idris. Saya dan kawan-kawan saya ingin membentangkan tajuk teori psikoanalisis. Saya akan membentangkan tentang pengenalan yang terdapat dalam teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis merupakan teori yang terawal menjadi asas kepada pemahaman manusia, iaitu teori yang paling tertua dari teori yang berikutnya. Seterusnya, teori psikoanalisis ini diperkenalkan oleh Sigmund Freud pada sekitar 80-an. Teori ini juga adalah untuk mengkaji pemikiran dan perasaan individu yang tidak disedari oleh individu itu sendiri. Dan seterusnya, teori psikoanalisis ini digunakan sebagai kaedah untuk merawat individu yang mempunyai masalah emosi. Teori ini juga terasal semasa Sigmund Freud dan Joseph Breuer membuat satu penyelidikan melalui kaedah hipnosis semasa merawat pesakit-pesakit histeria. Seterusnya adalah latar belakang. Sigmund Freud dilahirkan pada 6 Mei di Freiburg. Sigmund Freud adalah berasal dari keturunan Yahudi dan beliau adalah seorang anak sulung kepada 8 orang adik-beradik, iaitu 3 adik-beradik lelaki dan 5 adik perempuan. Seterusnya, Sigmund Freud ini adalah seorang pelajar yang bijaksana yang sentiasa mendapat keputusan yang terbaik dalam peperiksaannya. Justeru Sigmund Freud menyertai Universiti Vienna pada umur 17 tahun pada tahun 1873 tahun hingga 1881 tahun. Pada tahun 1886, Freud pulang ke Vienna dan selepas membuka klinik yang mengkhususkan gangguan saraf dan otak. Juga, Sigmund Freud ini berkahwin bersama Martha Bernays. Sigmund Freud adalah berasal dari keluarga yang sederhana dan ayah Sigmund Freud ini bekerja sebagai seorang peniaga pembulu biri-biri, dan juga ibu Sigmund Freud ini adalah mempunyai seorang personaliti yang riang dan sentiasa berharap kepada Sigmund Freud ini. Freud telah mula mempraktiskan secara persendirian dalam merawat penyakit neurologi. Freud kemudian mendapati bahawa beliau tidak mampu untuk menyara hidup dengan hanya merawat kes neurologi ini. Walaupun beliau telah memperhebatkan reputasi dengan menulis buku yang berkaitan dengan cerebellum. Dan bagi meningkatkan pendapatannya, beliau telah menerima pesakit histeria dan beliau merupakan salah seorang doktor di Vienna yang memberi perhatian serius terhadap penyakit tersebut sehingga ramai datang menemuinya bagi mendapat perkhidmatan yang terbaik. Dan Freud telah menghasilkan lebih daripada 600 karya penulisannya. Beliau telah menerbitkan karyanya dalam bahasa Inggeris sebanyak 24 volume yang dikenali sebagai The Standard Edition of the Complete Psychological Work of Sigmund Freud. Dan kehidupan Freud ini dipenuhi dengan matlamat, cita-citanya yang tertinggi. Walaupun dalam masa yang sama, Freud terpaksa menghadapi kesenggaran akibat daripada penyakit barah rahang yang dihadapinya dengan 33 pembedahan. Situasi sebegini tidak sedikit pun menghilangkan semangatnya untuk mencapai cita-citanya. Dan Freud telah meninggal dunia pada tahun 1939 tahun di London kerana penyakit barah rahang yang dialaminya sekian lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Firzana binti Muhammad Syahrin akan menerangkan mengenai dua konsep utama teori psikoanalitik.
Konsep utama teori psikoanalitik terbahagi kepada dua, iaitu tahap kesedaran dan juga struktur personaliti. Bagi konsep yang pertama iaitu tahap kesedaran terbahagi kepada 3 kategori kesedaran seperti tahap sedar, tahap prasedar dan juga tahap tidak sedar. Ketiga-tiga tahap ini mempunyai huraian yang berbeza, dan bagi menerangkannya dengan lebih mudah, Sigmund Freud telah membuat analogi dengan membuat persamaan terhadap seketul iceberg yang besar. Dan seperti yang kita sedia maklum, iceberg ini biasanya akan terapung di atas permukaan air. Beliau menerangkan bahawa kedudukan dan tahap pemikiran manusia adalah sama seperti struktur iceberg yang dikaji tersebut. Bagi yang pertama iaitu alam sedar. Alam sedar merupakan satu tahap di mana ia merangkumi apa sahaja yang berada di dalam fikiran seseorang individu tersebut mengenai beberapa perkara tertentu. Alam sedar ini berkaitan dengan pemikiran, sensasi, perasaan dan juga ingatan. Dalam erti kata lain, alam sedar ialah apa sahaja yang kita sedang rasa, yang kita sedang ingat, fikir dan lakukan pada masa kini, pada ketika ini. Semua perkara ini adalah perkara yang kita sedar sepenuhnya dan bukan dalam keadaan lain. Sebagai contoh, ketika kita sedang gembira, marah, lapar, kenyang, sepi, menginginkan sesuatu dan sebagainya. Berdasarkan iceberg yang dirujuk oleh Freud itu tadi, peringkat alam sedar adalah di bahagian paling atas iceberg yang timbul. Untuk yang kedua iaitu alam prasedar. Alam prasedar ialah tahap di mana ia mengandungi pelbagai ingatan yang tidak disedari pada masa kini, yang tidak semestinya diingati pada ketika ini. Tetapi sebenarnya ingatan tersebut boleh disedari melalui proses penumpuan sepenuhnya dan memberi perhatian untuk mengingat semula. Seperti contoh, katakanlah kita tidak mampu mengingati warna pakaian yang kita pakai semalam. Tetapi perkara ini sebenarnya masih boleh kita ketahui dengan mengingat semula, dan kesannya proses ingatan itu dapat membuatkan kita sedar. Alam prasedar ini berada pada tahap di antara tahap sedar dan juga tahap tidak sedar. Pada bahagian iceberg, ia digambarkan berada di antara bahagian yang timbul dan juga antara bahagian iceberg yang tenggelam. Manakala tahap kesedaran yang ketiga ialah alam tidak sedar. Tahap ini, kalau sekiranya mengikut Freud, adalah merupakan tahap yang paling penting, kerana pada tahap ini, ingatan-ingatan yang tersimpan pada waktu dahulu, pada masa lalu telah disisihkan daripada tahap sedar, telah disisihkan daripada ingatan tahap sedar kita, menyebabkan seseorang itu akan berasa tidak selesa dan boleh membawa kebimbangan. Sekiranya perkara itu berlaku, ianya juga boleh menyebabkan kesan-kesan emosi. Freud mengatakan bahawa tahap kesedaran adalah merupakan asas kepada suatu tingkah laku manusia. Tahap alam tidak sedar ini mengandungi kesemua naluri seperti seksualiti dan juga keinginan yang tidak dibenarkan untuk masuk ke alam sedar. Tahap ini digambarkan berada di bahagian bawah iceberg yang terletak di bawah permukaan air yang tenggelam di dalam air. Freud mengatakan bahawa hanya pakar sahaja yang boleh memahami tahap alam tidak sedar ini yang berlaku kepada seseorang individu berdasarkan teknik perkaitan bebas iaitu free association yang akan dibincangkan dengan lebih lanjut dalam bahagian rawatan teori psikoanalitik. Bagi konsep yang kedua iaitu struktur personality. Struktur personality juga terbahagi kepada 3 iaitu ID, ego dan juga superego. Dalam memahami pemikiran manusia, Freud telah mengutarakan konsep-konsep personality yang mempunyai 3 sistem yang berkait rapat antara satu sama lain. Menurut Freud, sistem ini berfungsi dalam membentuk personality seseorang yang merangkumi cara-cara berfikir dan juga tingkah laku.
Dan tiga sistem tersebut adalah ID, ego dan juga superego seperti yang saya katakan tadi. Bagi ID merupakan tempat di mana terletaknya suatu dorongan berbentuk biologikal dan juga tenaga-tenaga naluri. ID adalah merupakan suatu warisan. Ia bersifat primitif dan juga tidak boleh disedari. ID ini terletak pada tahap alam tidak sedar. Naluri yang terdapat pada sistem ID ini dapat diklasifikasikan kepada dua, iaitu naluri hidup dan juga naluri mati. Naluri hidup ialah naluri seperti seksual, lapar dan sebagainya, di mana ia sangat membantu manusia untuk terus hidup dan survive. Manakala naluri mati pula ialah naluri penghancur yang akan merosakkan manusia sekiranya mempunyai hasrat dan keinginan untuk mati. Bagi Freud, manusia adalah terangsang kerana hasrat untuk mati disekat oleh naluri hidupnya. Daripada kedua-dua huraian tersebut, dapat dikatakan bahawa naluri adalah ID, dapat dikatakan bahawa naluri seperti seksual, gesaan biologikal, impuls kelangsangan dan juga kehancuran adalah bersumber daripada libido. Libido merupakan satu tenaga psikik yang berfungsi dalam menggerakkan pemikiran dan juga tingkah laku seseorang. ID beroperasi berlandaskan kepada prinsip kenikmatan hidup dengan mencari kepuasan dan juga mengelak kesakitan. Dalam mencapai matlamat itu, tidak semua naluri boleh dipuaskan. Naluri itu akan memberi kesan dengan menimbulkan ketegangan dan juga pergelutan. Bagi mengurangkan ketegangan tersebut, ID menggunakan proses pemikiran asas atau primer, iaitu primary process, dengan cara membentuk dan membayangkan objek yang diingini. Sebagai contoh, apabila kita dalam keadaan mengantuk, kita akan membayangkan diri kita berada di atas katil yang empuk dan selesa untuk kita tidur. Sistem personaliti yang kedua ialah ego. Ego adalah bahagian personaliti yang mempunyai sifat realistik, rasional dan logikal. Ia bertindak seolah-olah seperti kuasa eksekutif dan juga pengawal kepada tindakan-tindakan fikiran dan tingkah laku yang sesuai dengan keadaan persekitaran. Ego beroperasi berlandaskan prinsip realistik kerana ia perlu mencari jalan yang realistik, juga pertimbangan wajar dalam memenuhi pelbagai keperluan, tetapi dalam masa yang sama cuba mengelak daripada menimbulkan masalah yang disebabkan oleh fikiran dan tingkah laku yang mementingkan diri sendiri. Bagi memenuhi kehendak ID, ego yang menjalankan fungsi realistik akan melihat halangan-halangan di dalam persekitaran konsep dunia yang nyata. Dalam strategi ego ini juga, untuk menyelesaikan masalah yang wujud, ego menggunakan proses pemikiran sekunder, iaitu secondary process dengan cara tertentu. Sebagai contoh, apabila kita rasa mengantuk, ego yang ada pada diri kita akan membuat keputusan yang kita harus sama ada untuk pergi membasuh muka, meminum air ataupun melakukan senaman ringan bagi menghilangkan rasa mengantuk. Dan yang terakhir adalah superego. Superego merupakan sistem personaliti yang ketiga. Ia merupakan komponen personaliti yang mempunyai nilai moral. Menurut Freud, ID dan ego tidak mempunyai nilai-nilai moral di mana ID cuba bertindak memenuhi kepuasan segera dan juga mengelakkan kesakitan. Ego akan cuba mencari jalan yang terbaik dan realistik bagi memenuhi keperluan tersebut. Akan tetapi sebenarnya ianya tidak mengambil kira sama ada cara tersebut betul ataupun salah pada pandangan sistem sosial seperti dalam sosial masyarakat, agama budaya dan sebagainya. Superego akan bertindak mendesak ID untuk tidak mengeluarkan impuls kepuasan bagi mencapai kenikmatan semata-mata. Superego juga akan mengarah ego agar dapat mengikuti nilai-nilai moral yang dipegang oleh masyarakat di sekelilingnya.
Superego dapat dibahagikan kepada dua komponen, iaitu hati nurani, conscience, dan ego ideal. Dari sudut pandangan Freud, hati nurani adalah merupakan kesemua tingkah laku yang menyebabkan kanak-kanak dihukum dan kesannya mereka akan merasa bersalah. Ego ideal pula adalah merupakan kesemua tingkah laku yang menyebabkan kanak-kanak dipuji, diberi ganjaran dan sebagai kesannya mereka akan merasa bangga dan berasa puas. Dalam erti kata lainnya, ego ideal ini diperolehi daripada perkara-perkara yang perlu kita lakukan untuk memberi suatu kebanggaan kepada diri sendiri, dan secara ringkasnya, kedua-dua komponen superego ini membantu dalam pembentukan superego dan ia akan terhasil daripada proses ganjaran dan hukuman. Pandangan terhadap manusia, libido bermaksud merupakan gairah seksual dan dorongan hidup bagi memperkembangkan kreativiti. Thanatos pula bermaksud merupakan tenaga mati, iaitu dorongan ke arah agresif terhadap diri orang lain. Tingkah laku manusia ditentukan oleh desakan seks yang tidak sedar, sifat agresif dan pengalaman psikoseks yang wujud pada 6 tahun pertama hayat seorang manusia, biasanya menggunakan sebagian besar daripada tenaga psikik mereka untuk mempertahankan diri daripada pengalaman lalu yang pahit. Akhirnya, rakan yang tidak lagi berupaya untuk mengurus hidup mereka dengan berkesan. Yang kedua, idea ego, superego. Personaliti manusia merupakan integrasi antara idea, ego dan superego. ID ialah dorongan semula jadi atau lebih dikenali sebagai naluri jahat. Ego merupakan struktur dalaman yang terbentuk daripada pengalaman dan realiti, manakala superego merupakan nilai dan prinsip yang bertindak sebagai hakim. Oral, anal, falik, latensi dengan genital, peringkat perkembangan. Peringkat perkembangan dalam diri seseorang terbagi kepada 5 peringkat. Setiap peringkat berlaku secara urutan dan setiap perkembangan yang berlaku dalam setiap perkembangan tersebut akan memberi kesan yang berat kepada pembentukan personaliti seseorang. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar dan lecturer saya. Nama saya Nur Syafiqah Aina binti Sofiuddin, nombor kad matriks D192116667. Saya dari kos Kaunseling Islamik SEM 3. Pada hari ini saya akan wakilkan grup saya untuk membentangkan teknik kaunseling yang terdapat dalam teori psikoanalisis. Teknik kaunseling yang terdapat dalam teori psikoanalisis yang telah saya pelajari terdapat empat teknik kaunseling. Yang pertama yang telah saya pelajari iaitu perkaitan bebas ataupun dikenali sebagai free association. Yang kedua, analisis mimpi. Yang ketiga ialah analisis pemindahan atau dikenali sebagai transference. Yang keempat ialah interpretasi atau pentafsiran. Saya akan jelaskan satu persatu
tentang subtopik yang telah saya terangkan tadi lah. 4 subtopik tadi. Okey, bagi subtopik yang pertama iaitu teknik kaunseling yang pertama yang telah saya pelajari ialah berkaitan bebas, free association, sebagai free association. Okey, teknik kaunseling yang pertama ni dia dapat menenangkan fikiran klien. Okey, seterusnya menggalakkan klien meluahkan segala isi hati dan perasaan yang tidak logik dan tidak rasional. Okey, untuk teknik kaunseling ini juga untuk meningkatkan dan meluahkan emosi masa lalu yang menyebabkan pengalaman atau keadaan menjadi traumatik. Ia juga teknik kaunseling ini juga berkait dengan hipnosis boleh digunakan. Hipnosis juga boleh digunakan dalam teknik inilah. Okey, seterusnya saya akan bentangkan atau terangkan tentang teknik kaunseling yang seterusnya, yang kedua, iaitu analisis mimpi. Dalam teknik kaunseling analisis mimpi, mimpi ni merupakan cubaan untuk memenuhi keinginan kanak-kanak dan keinginan seksual yang tidak diendahkan. Dalam teknik ini juga, klien diminta untuk menceritakan mimpinya kepada kaunselor. Okey, seterusnya klien diminta untuk memimpi dan mengingati mimpi mereka. Okey, mimpi adalah jalan diraja ke alam tidak sedar. Dalam mimpi, alam tidak sedar akan melahirkan impian, keperluan, kebimbangan dan sebagainya. Okey, sekarang ni sajalah untuk analisis mimpi. Untuk yang seterusnya, teknik analisis pemindahan ataupun digelar sebagai transference. Okey, dalam teknik kaunseling ini, klien akan memindahkan perasaan dan pengalaman yang dialaminya semasa zaman kanak-kanak dahulu kepada kaunselor. Kaunselor perlu cuba untuk memahami dan mentafsirkan curahan perasaan dan pengalaman ini supaya klien sedar akan sebab-sebab berlakunya tindakan yang tidak rasional dalam diri klien selama ini. Selain itu, klien juga kejayaan klien menghadapi transference yang berlaku akan meningkatkan pemahaman diri klien dan membawa ke peringkat perkembangan seterusnya. Okay. Akhir sekali ialah teknik kaunseling untuk interpretasi ataupun tafsiran. Okay, saya akan jelaskan juga. Teknik kaunseling interpretasi ataupun tafsiran, ianya bertujuan membantu klien untuk menjadi lebih celik akal. Seterusnya, pemikiran, perasaan dan tingkah laku klien akan diberi makna yang berbeza. Selain itu, ianya juga membantu klien melihat sesuatu isu dari sudut yang mungkin tidak disedari oleh klien. Akhir sekali, pentafsiran yang baik tidak akan menyinggung perasaan klien dan dilakukan pada masa yang sesuai dan masa yang tepatlah oleh kaunselor. So, teknik kaunseling ni lebih kepada tanggungjawab kaunselor atau peranan sebagai seorang kaunselor lah untuk menggunakan teknik ni, dan ia dapat membantu kaunselor apabila berada dalam sesi kaunseling bersama klien. Okey, sekian, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih. Berbeza dalam diri manusia, iaitu sedar, separuh sedar dan tidak sedar.
dan juga beberapa struktur personality, iaitu id, ego dan juga super ego. Contohnya id ni menyimpan impuls, naluri jahat dan keinginan yang tidak dipenuhi, yang tidak ada hubungan dengan persekitaran dan berbentuk seksual. Ego ini adalah memenuhi keperluan id melalui prinsip realiti, manakala super ego ini adalah merupakan pemikiran dalaman individu yang mengenali nilai moral. Oleh itu, teori ini amat penting untuk kita ketahui kerana teori ini menerangkan tentang perkembangan manusia. Sekian, terima kasih.